Salam sejahtera semua, kami dari kumpulan 11. Hari ini kami ingin membentangkan tentang kepentingan kesihatan mental terhadap para mahasiswa UTHM. Ahli-ahli kumpulan saya termasuk Anis, Pain, Leci, Fatin, Akira, Hamidah, Syahira, Nurin, Mazaya, dan saya, Jing Hong. Sekarang saya serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Baiklah, mari kita mulakan dengan pengenalan kepada kesihatan mental. Apakah itu kesihatan mental? Pasti anda tertanya-tanya, bukan? Kesihatan mental dan penyakit mental telah menjadi semakin bertambah dan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Tiada istilah rasmi atau satu definisi tetap tentang kesihatan mental. Perbezaan budaya, penilaian yang subjektif dan teori profesional telah mempengaruhi bagaimana kesihatan mental ditakrifkan. Kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Kesihatan mental juga boleh terjejas disebabkan masalah sosioekonomi, pertukaran keadaan persekitaran, sosial, secara mendadak, tekanan di tempat kerja dan juga penyakit fizikal. Antara objektif kajian ini dilakukan ialah bagi mengenal pasti kewujudan tanda-tanda seseorang mengalami masalah kesihatan mental dalam kalangan mahasiswa Universiti Tun Hussein On atau lebih dikenali sebagai UTHM. Kedua, mengenal pasti impak masalah kesihatan mental terhadap masyarakat. Ketiga, menganalisis cara mahasiswa UTHM dalam pengurusan stres dalam kehidupan seharian. Latar belakang kajian. Menurut WHO pada tahun 2008, kesihatan mental terjadi apabila seseorang individu menyedari potensinya dalam bertindak balas terhadap stres kehidupan atau tekanan bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Isu kesihatan mental sering menjadi isu perbualan kerana banyaknya pesakit yang mengalami gangguan jiwa, peningkatan kes bunuh diri dan kelakuan yang merisaukan orang sekeliling seperti cubaan membunuh dan sebagainya. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa mereka yang mengalami tahap kesihatan mental yang rendah mempunyai masalah kemurungan, kecelaruan kebimbangan, kecelaruan umum, panik, kecelaruan obsesif kompulsif, stres selepas trauma dan gangguan tidur. Dan ini difokuskan dalam kalangan pelajar kerana dengan keadaan sekarang di mana pelajar sedang meneruskan pembelajaran dalam situasi COVID-19 yang menyebabkan pelaksanaan pembelajaran tidak sama seperti dahulu. Malah, pelajar mengalami masalah seperti cuti yang mengejut, pembelajaran secara online dan sebagainya. Tambahan pula, isu kes bunuh diri dalam kalangan pelajar disebabkan masalah mental telah berlaku sebelum berlakunya lagi COVID-19. Simpulannya, masyarakat terutamanya pelajar masih tidak mempunyai ilmu berkaitan dengan kesihatan mental serta mempunyai kesedaran kesihatan mental yang agak rendah. Untuk pengetahuan kita, kesihatan mental mempengaruhi kesihatan fizikal, kualiti kehidupan dan produktiviti seseorang. Skop kajian ini telah menjerumus kepada mahasiswa Universiti Tun Hussein On Malaysia atas perspektif mahasiswa terhadap keberkesanan program yang telah dicadangkan oleh penyelidik yang bertujuan mempromosikan kepentingan kesihatan mental dan impaknya kepada masyarakat serta meningkatkan kesedaran mental dalam komuniti. Skop kajian ini tertumpu kepada mahasiswa UTHM kerana menurut kajian, kebanyakan golongan yang mengalami kesihatan mental adalah terdiri daripada golongan remaja. Dan mahasiswa Universiti Tun Hussein On Malaysia merupakan kelompok sasar yang paling mudah mendapat maklumat responden oleh penyelidik. Keputusan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada mahasiswa kawasan lain kerana kajian ini hanya melibatkan mahasiswa Universiti Tun Hussein On Malaysia.
Kepentingan kajian. Yang pertama, ia menjadi asas kepada kesejahteraan individu dan masyarakat untuk berfungsi secara efektif. Bagi kepentingan ini, ia merujuk kepada kesihatan mental yang menunjukkan suatu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyadari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Kepentingan kedua iaitu kita dapat bekerja secara produktif. Buktinya, ketika membuat keputusan dalam pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dalam keadaan yang waras. Mental yang sihat membolehkan kita untuk mengetahui perkara yang perlu dilakukan. Penyusunan pekerjaan mengikut kepentingan dapat dilaksanakan. Kepentingan ketiga iaitu kesihatan mental menyebabkan seseorang mampu mengharungi cabaran kehidupan secara berhemah. Seseorang yang mempunyai kesihatan mental yang baik akan tahu untuk menghadapi tekanan dengan baik. Ia akan membawa kepada pemikiran yang positif. Hal ini akan menjerumus kepada kebaikan yang mampu memberikan kesejahteraan kepada diri dan masyarakat. Oleh itu, kesihatan mental yang baik membolehkan seseorang secara umumnya menjalani kehidupan mengikut perancangan yang telah dilakukan. Metodologi kajian. Dalam kajian ini, kaedah soal selidik digunakan untuk mengumpulkan data. Kaedah soal selidik ini dijalankan melalui atas talian iaitu melalui pautan Google Form yang disebarkan melalui WhatsApp dan lain-lain media atas talian. Kaedah ini dipilih kerana mahasiswa berada di kediaman masing-masing ekoran dari situasi pandemik yang melanda. Kaedah persafilan dan pemilihan data ini digunakan untuk mendapatkan maklum balas, mengetahui serta menganalisis tahap pengetahuan mahasiswa UTHM terhadap kesihatan mental. Dalam kajian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Instrumen kajian. Soal selidik digunakan bagi tujuan pengumpulan data. Terdapat 3 bahagian dalam soal selidik seperti mana yang digambarkan dalam jadual. Untuk bahagian A, antara item yang ditanyakan ialah jantina, umur, kaum dan juga semester, iaitu hal-hal yang berkaitan dengan maklumat demografi subjek. Untuk bahagian B, bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai tahap pemahaman mahasiswa terhadap tanda-tanda kewujudan masalah mental dalam kalangan mahasiswa UTHM. Hal ini adalah kerana purata yang Untuk dikira bahagian C pula, mencapai kategori bertujuan setuju. untuk mengenal pasti Kepentingan yang pengetahuan mendapat mahasiswa paling tentang banyak kepentingan persetujuan adalah mempromosikan dapat kesihatan mengesan mental. orang sekeliling yang menunjukkan ciri-ciri masalah kesihatan mental dan memberi pertolongan kepada mereka dan juga mengetahui perkara terbaik yang perlu dilakukan sekiranya merasakan diri atau orang sekeliling menunjukkan perubahan tingkah laku secara mendadak, iaitu seramai 27 orang yang menjawab setuju dan sangat setuju. Responden kurang setuju bahawa mereka yang mengalami gangguan mental sedar bahawa mereka memerlukan pertolongan dan semua masyarakat sedar bahawa kesihatan mental adalah merupakan perkara yang perlu diambil serius adalah kepentingan untuk mempromosikan kesihatan mental.
Tidak dapat dinafikan bahawa masalah kesihatan mental terutamanya dalam kalangan mahasiswa atau mahasiswi semakin membimbangkan terutamanya sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita. Mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental terpaksa menerima perspektif negatif orang lain terhadap mereka. Pandangan stereotip terhadap para pesakit mental masih lagi dominan sekaligus menyukarkan kewujudan persekitaran yang positif dalam kalangan masyarakat. Hal ini juga akan menyebabkan keadaan mental mereka menjadi lebih teruk jika tidak dibendung atau diambil tindakan. Kesimpulannya, jalinan kerjasama secara komprehensif perlulah dilakukan oleh semua pihak bukan sahaja dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi, malahan staf-staf universiti dan seluruh masyarakat. Oleh itu, kita semua mestilah memainkan peranan masing-masing agar isu berkaitan kesihatan mental dapat diketengahkan sekaligus dapat memberi kesedaran kepada orang ramai untuk tidak mengamalkan sikap stigma serta mengurangkan stereotip atau label negatif terhadap pesakit mental di negara kita.